أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك، انشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل بأبداننا، وتلق بألسنتنا، وقوي بأجناننا، واسع بها أفهامنا، وقوي بعزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala yang mengizinkan kita sekali lagi untuk bersama mengikuti kelas yang kita adakan daripada hari Isnin kepada hari Jumaat, ya. Walau macam mana pun usaha kita ni adalah juga dengan izin dan pertolongan Allah, ya. Ramai di antara sana yang tidak dapat bersama, ya. Kalau kita tengok daripada jumlah yang ada sekarang 20 lebih saja, ya. Maknanya dalam Malaysia ni berapa juta orang Islam, ya. Tapi ini saja yang dapat mengikuti, ya. Maknanya untuk mengikuti sesuatu program tu sebenarnya dia juga memerlukan bantuan daripada Allah. Walaupun nampak macam senang, ya. Tetapi kalau tidak ada bantuan daripada Allah tu, tidak diizinkan, dia juga tidak menjadi, ya. Sebab tu kalau kita selalu mohon kepada Allah untuk membantu kita dalam ayat yang kelima Al-Fatihah tu, lalu kita zahirkan apa yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Nasta'in tu kita kata kita sentiasa minta tolong daripada Allah, ya, dalam semua aspek, ya. Dan dalam doa pun lalu kita diajar Allahumma a'inna ala zikra wa syukrika wa husna ibadatik, tu naklah kita selalu amalkan, ya, supaya kita minta inna tu maknanya ya Allah bantulah aku, bantulah kami, ya. Kita merendahkan diri kepada Allah dengan mengatakan yang ya Allah, sebenarnya kami ni memang memerlukan pertolongan daripada Engkau, kerana kalau tidak ada pertolongan biasanya kita tak begitu kuat, ya, tak begitu bermotivasi, ya, terutamanya dalam mencari ilmu-ilmu, ya. Dalam ilmu Al-Quran ni dia memerlukan pemikiran, memerlukan kefahaman dan memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh, ya. Kalau kita melakukannya tanpa bersungguh-sungguh, kemungkinan besar kita tidak dapat mencapai tahap yang sepatutnya, ya. Kita cuma melihatnya daripada, orang putih kata on the surface saja, ya, atas muka saja. Banyak yang dalam-dalam tu kita tidak dapat, ya. Jadi memang dia memerlukan kesungguhan dan memerlukan motivasi yang tinggi dan juga istiqamah dalam pembelajaran ni, ya. Lalu kita ingatkan pembelajaran Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukannya 2 minggu, bukannya 2 bulan ataupun 2 tahun. Pembelajarannya adalah berterusan, ya. Selagi Allah pinjamkan umur kita ni, tumpukan, ya, supaya kita mendapat sebanyak yang mungkin daripada ilmu yang ada dalam Al-Quran tu, untuk membantu kita dalam memimpin hidup kita ni selagi mana kita dipinjamkan oleh Allah umurnya, ya. Besok kalau kita dah tamat umur kita, kita dah tak ada peluang dah tu. Walaupun kita nanti minta dengan Allah suruh kembalikan kita ke dunia untuk buat fahamkan Quran ni, dah tak ada dah. No second chance. Inilah satu-satu peluang yang kita ada, maka jangan lepaskan peluang. Kita tak mahu nanti kita akan menyesal, ya. Dalam Quran tu banyak Allah menceritakan penyesalan mereka-mereka yang tidak
mengambil peluang semasa mereka di dunia. Di dunia ni mereka sibuk dengan apa? Mencari harta, mencari kesenangan dunia. Wa asarul hayatad dunya, Allah kata fa innal jahim hiyal ma'wa. Ya, orang-orang yang menumpukan hidup dia mencari kesenangan dunia dan melupakan kesenangan akhirat. Allah kata fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim itu adalah tempat tinggalnya. Ya, so kita tak nak masuk dalam kumpulan tu. Kita pastikan walaupun kita ada urusan dunia, tapi jangan sekali-kali urusan dunia tu menglalaikan kita, ya, daripada mengingati Allah. Dalam surah Al-Munafiqun tu, di hujung surah tu kita peringatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Ya, kita sibuk dengan kerja kita sibuk dengan urusan dunia, kita lupa akan Allah. Ya, walaupun kita kata kita sudah sembahyang, kita sudah melakukan amalan-amalan, tapi kebanyakan daripada aktiviti kita lupakan Allah. Ya, jadi kalau kita lupakan Allah, Allah akan lupakan kita. Ya, jadi kita naklah ambil iktibar daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari itu untuk memperbaiki kehidupan kita daripada satu masa ke satu masa. Jangan biarkan dia berlalu begitu sahaja, ya, sebab rugi nanti. Okey, kita teruskan perkongsian kita seperti biasa. Saya akan kongsikan skrin seperti biasa. Dan kita mulakan dengan ayat Al-Quran daripada tafsir dan perkata itu sekali lagi untuk mengingatkan kita where we are, di mana kita, iaitu kita dalam ayat yang ke-13. Ya, ayat ke-13 ni panjang, ya. Kalau kita tekan dekat ya'lamuna ni, dia akan beritahu ini kalimah yang ke-19, ya. So mana ini satu ayat yang panjang, ya. Kita masih baru separuh saja, iaitu kita dekat kalimah as-sufaha. As-sufaha sekarang ni ayat kalimah yang ke-12. Yang tu yang kita nak habiskan hari ini. Dan kita telah pun berkongsikan as-sufaha sudah 2 hari, ya. Kita melihat as-sufaha tu, dan as-sufaha juga adalah dibangunkan daripada acuan kalimah mamnu' minas sorfi yang kita akan gunakan dalam pembangunan kalimah hari ini. Kita harapkan hari ini kita akan dapat menghabiskan pembangunan kalimah as-sufaha dan memberi maknanya, dan kita akan lihat makna dalam konteks keseluruhan perenggan ayat bermula daripada wa iza qila lahum sampailah ke sufaha, dan dia ada waqaf, dipanggilkan waqaf qaf lam ya di sini, ya. Waqaf qaf lam ya tu apa makna dia? Waqaf yang adalah lebih diutamakan untuk berhenti, ya, untuk waqaf al-aula, ya. Dia panggil waqaf al-aula, maknanya diutamakan untuk waqaf, untuk berhenti. Jangan teruskanlah, ya. Terus boleh, tapi sebaiknya kita berhenti, kemudian kita sambung dengan ala innahum, ya. Jadi kita hari ini kita akan tumpukan kepada pembentukan kalimah as-sufaha. Dia adalah subjek ataupun fa'il kepada amana. Amana ni komponen kata kerjanya, subjek dialah as-sufaha, ya. So kita mulakan dengan 3 huruf akar, dan tuan-tuan pun sudah pun mengenal 3 huruf akar. Kita tekan di sini sim, fa dengan ha, itulah 3 huruf akarnya. Dan kita juga telah mencari kata dasar dia. Kata dasar tuan-tuan telah tengok di dalam korpus Quran.com itu, yang mana dia tunjukkan kepada kita semalam. Kita telah melihat, kita pergi ke bahagian Quran Dictionary ini dan di atas sekali tuan-tuan jumpa
kata kerja bentuk satu ataupun wazan satu, ya, iaitu safiha. So safiha tu adalah kata dasar dia. Jadi kita gunakan 3 huruf akar dia, sim, fa, ha. Kata dasar dia safiha. Kemudian kita akan bentukkan kalimah iaitu dalam bentuk apa? Safihun. Ya, safihun dia punya kata terbitan dia. Ya, safihun ni dia tidak ada acuan. Dia menggunakan kaedah dipanggilkan sama'i, iaitu bunyi dia, ejaan dia, penulisan dia adalah mengikut percakapan orang-orang Arab. Ya, orang Arab cakap safihun, maka itulah ejaan dia safihun. So kita akan letak itu sebagai acuan, ya. Kemudian kita akan bentukkan as-sufaha daripada safihun tu. Okey, so kita sekarang terus kepada pembentukan kalimah. Saya tadi telah tuliskan dalam leksilogos tu siap-siap pembentukan kalimah as-sufaha. Kita mulakan seperti biasa. Kita buatkan dia step by step lah, ya. Yang biasa kita sudah buat pun, ya. Step nombor 1, apa dia? Huruf akar. Yang step-step ni tuan-tuan kena familiar, ya. Elok buatkan dalam bentuk ayat ataupun pernyataan, bukannya 1 sini, 2 sini dan 3 sini. Dia lebih kemas kita menggunakan sebagai pernyataan dengan memasukkan tanda anak panah tu, ya. So yang pertama kita nak masukkan dalam pembentukan kalimah ialah huruf akar. Ha, waw, ra, waw, fa. Ini bagi mereka-mereka yang baru mula belajar lah, ya, yang mula belajar. Tapi mereka yang sudah mahir nanti, dia tak payah tulis huruf akar ni, dia terus dia masuk saja huruf akar dia, ya, iaitu okey, kenapa dia mati di keyword select. Okey, semula dia terkeluar ke? Okey, huruf akar, dan kita telah lihat tadi huruf akar dia ialah sim, pa. Huruf akar kita jangan sambung, ya, jangan gabungkan dia, kita asingkan dia. Sin, fa dengan ha. Okey, ya. Ha ni kita boleh tukarkan dia kepada ha yang biasanya digunakan di hujung, ya. Iaitu apa kita buat? Sebelum ha tu kita masukkan, tuan-tuan tekan di sini, ya. Kalau menggunakan leksilogos, tekan extender ni, dia akan bertukar daripada ha yang tuan-tuan lihat bentuk bersimpul ni kepada ha yang bulat. Tekan sini, itu, ya. Kita ambil ha yang tu. Sim, fa dengan ha, ini adalah huruf akar dia, ya. Dan boleh kalau nak bracket pun boleh, ya. Kalau tak bracket pun juga boleh, ya. Kemudian masukkan arrow yang kedua untuk menunjukkan proses yang kedua ialah kata dasar. Kata dasar tadi kita telah lihat mana dia? Safiha. Ya, kalau tuan-tuan nak copy dari sini pun boleh. Ya, copy saja, Ctrl C, bawa ke leksilogos, ya, dan masukkan dekat sini. Itu adalah kata dasar dia. Jadi kita kita letakkan dulu label dia, iaitu step kedua, ya. Ya, step kedua, letak nombor 2, yang ni close bracket kan. Lepas tu kita letak kata akar ataupun kata dasar. Dua-dua boleh, ya. Kata akar stroke kata dasar. So apakah kata dasar dia? Ialah safiha. Safiha
bermakna kita masukkan makna tu di dalam bracket tu sekali, ya, iaitu memperbodohkan dia dalam bentuk kata kerja, ya. Mim, fa, ra, ba, waw, dal, waw, ha, kaf, nun. Itu, ya, memperbodohkan, ya. So buat kerja bodoh lah, maknanya buat kerja yang tak cerdik, iaitu maknanya safihah. Okey. Dan step ketiga, kita masukkan arrow dulu supaya kita tahu proses dia. Ini proses yang pertama, huruf akar. Proses yang kedua, kata akar ataupun kata dasar, dan berikan makna dia sekali. Kemudian step ketiga ialah kata terbitan. Cari kata terbitan dia. Kaf, alif, ta, ra, ba, ya, ta, nun, ya. Ini bagi mereka-mereka yang baru mengikuti kelas ni, kena buat ni step by step supaya kita jelas apa yang kita buat tu, ya. Kalau yang sudah kelas intermediate, ya, itu mungkin dia tak payah buat yang detail, dia terus saja kepada kalimah, huruf akar, kata dasar dan juga kata terbitan, ya. So kata terbitan, untuk membentuk kata terbitan mesti ada mesti ada acuan, ya, mesti ada acuan. So dalam konteks ni dia tidak mempunyai acuan untuk membentuk kata dasar safihun, ya. Dia pembentukan tu menggunakan kaedah yang dipanggilkan sama'i, sim, mim, alif, ain, ya yang tidak bertitik di hujung, ya. Iaitu dipanggilkan sama'i, daripada sami'a, mendengar. Sama'i ialah kaedah mendengar orang Arab bercakap. Kaedah orang Arab bercakap, bila kita dengar dia cara dia bercakap, itulah kalimahnya, ya. Jadi dengan orang Arab, bila dia nak membentuk kalimah orang yang bodoh, daripada safihah, kata kerja memperbodohkan tadi, so dia menyebut bunyi itu sebagai safihun. Sin baris atas, fa baris bawah, ya mad dia bertitik sebab dia bukan di hujung. Kemudian ha yang dhammah bertanwin. Safihun. Okey, inilah dia punya kata terbitan. So kata terbitan sudah ada makna. Bagi maknanya sekali, iaitu orang bodoh, ya. Orang bodoh. Orang ni dia tidak ada dengar, tidak ada dalam Arab. Jadi kita pergi ke papan kekunci logos, ambilkan Jawi. Jawi, J-H ni Jawi. Kan, dan kita type orang kat sini. Bahasa Melayu Jawi, orang ni adalah alif, waw, ra, nga. Itu orang, ya. Bukan orang-orang. Kalau orang-orang tu sudah plural. Sekarang ni dia masih lagi singular, ya. Singular. Jadi kita type orang saja. Orang apa? Orang bodoh. Bodoh tu orang tak cerdik lah maknanya, ya. Dal, waw, ha, ya. Sebab dalam Quran pun dia gunakan tu sebagai orang yang bodoh. Jadi kita Melayu kita guna jugalah bodoh lah, ya. Jadi masukkan ke sini sebagai makna kepada safihun tadi. Kemudian kita jamakkan dia, ya. Jamakkan dia. Jamak ni, jamak taksir ni dia ada beberapa acuan, ya. Salah satu daripada acuannya dia juga menggunakan
acuan di dalam kalimah yang dipanggilkan mamnu' minas sorfi, ya. Semalam pun kita telah kongsikan maklumat daripada senarai kalimah dalam kumpulan mamnu' minas sorfi itu. Kita kongsikan sekali lagi sebab kita nak gunakannya sebagai acuan, ya. So kita masukkan acuan di sini ni dalam bracket ni. Sorry, terbalik. Ya, kita masukkan acuan dalam bracket ni untuk membina kalimat as-sufaha tu. Bermakna dia adalah menggunakan, saya kongsikan glossary, ya, glossary e-book QCS Academy yang kita kongsikan dengan rakan-rakan kita yang mengikuti kelas intermediate, ya. Sebab mereka membentuk ataupun menulis e-book untuk surah-surah tu, mereka memerlukan panduan dari segi kaedah dan juga maklumat-maklumat berkaitan dengan nahwu dan soroh dalam bahasa Arab. Ya, yang ni kita masukkan dalam tajuk apa? Mamnu' minas sorfi, ataupun juga dipanggilkan ghairul munsharif. Ya, ghairul munsharif ni diterangkan kat sini, kalimah kumpulan isim yang huruf terakhirnya tidak mengambil baris tanwin, ya, tidak mengambil baris bertanwin, maknanya dia tidak boleh bertanwin ketika nakirah. Maknanya sepatutnya kalimah isim kalau nakirah dia bertanwin, tapi tidak kepada mamnu' minas sorfi. Ya, minas sorfi ni special sikit. Kalau dia nakirah, dia tidak mengambil tanwin dan tidak mengambil baris kasrah ketika i'rabnya yang majrur. Itulah dua karakter ataupun ciri-ciri mamnu' minas sorfi. Apabila dia nakirah, dia tidak boleh mengambil tanwin. Apabila dia majrur, dia tidak boleh mengambil baris kasrah. Sebaliknya ketika majrur, ya, ketika i'rab yang majrur, dia mengambil baris fathah, tapi mesti tanpa tanwin lah. Ya, mesti tanpa tanwin, tak boleh bertanwin. Dia hanya boleh bermakna dia hanya boleh mengambil baris apa? Fathah dan dhammah saja yang tidak bertanwin. Itulah ciri-ciri kepada mamnu' minas sorfi, ya. Walau bagaimanapun, dia boleh mengambil baris kasrah, ada juga keadaan dia boleh mengambil kasrah. Bukan bermakna dia tak boleh langsung. Ada exceptional case, ya, keadaan yang boleh dia mengambil kasrah, kita besarkan sikit. Okey. Iaitu apabila dia dalam keadaan isim ma'rifah. Itu bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kalau mamnu' minas sorfi itu nakirah, ya, tak boleh bertanwin, dan kalau dia nakirah dan majrur, tidak boleh mengambil baris kasrah. Tetapi dia boleh mengambil kasrah kalau dia tu dalam keadaan ataupun dalam bentuk isim ma'rifah. Ya, satu. Yang kedua, dia juga boleh mengambil yang kasrah tadi, ya, apabila dia berperanan sebagai mudhaf di dalam rangkaian idhafah. So kalau tuan-tuan lihat mamnu' minas sorfi itu, kalau dia mudhaf kepada idhafah, boleh. Dia boleh mengambil baris kasrah tu. Dan tentunya mudhaf tidak bertanwin lah. Ya. Jadi di antara kumpulan-kumpulan mamnu' minas sorfi yang ni lah, ya. Nama perempuan seperti Fatimah, Zainab, semua tu, ini dia tidak akan mengambil tanwin dan baris bawah dan sebagainya, ya. Ini senarai, tapi kita nak fokus kepada pembentukan kalimah sufaha, ya. Sufaha tu termasuk dalam kumpulan yang ke-11 ni. Dia dalam kumpulan kata nama jamak taksir yang mengambil acuan-acuan yang tertentu, ya. Apabila jamak taksir itu mengambil bentuk ni, acuan ni, dia juga termasuk dalam kategori mamnu' minas sorfi, iaitu as-sufaha. Dia mengambil yang saya highlightkan warna kuning ni, dia mengambil bentuk fu'ala, ya, fu'ala dengan alif
mamdudah dia, ya. Dia masih kita tak masukkan dalam kumpulan ke-12, ya, kerana yang ini dia masuk dalam kumpulan muzakkar. Kalau dia masuk dalam kumpulan muannas, dia juga masuk dalam kumpulan yang ke-12. So dia boleh jadi muzakkar, boleh jadi boleh jadi muannas. Kalau dia muannas, dia masuk dalam kumpulan 12. Kalau dia muzakkar, masuk dalam kumpulan yang ke-11. Jadi kita ambil inilah sebagai acuan dia di dalam membentuk dia. So kita terus pergi ke Lexilogos, kita ambil apa tadi? Fu'ala'u. Ya, itulah acuan dia. Kita pergi sini, Lexilogos tadi. Kerana kita masukkan acuan dia fu'ala'u. Ain baris atas, lam baris atas dan ikuti alif yang panjang tu. Ya, sebab dia mengikuti hamzah kotak selepas tu, so dia memerlukan alif mamdudah yang panjang tu. Inilah acuan dia. So daripada acuan ni dia membentuk daripada 3 huruf akar ni. So dia membentuk kalimah sufaha'u. Sim baris depan, fa baris atas, ha pun baris atas dan diikuti dengan alif panjang, alif mamdudah dan hamzah qata' yang berbaris dhammah yang mengikut acuan, ya, mengikut acuan fu'ala'u, jadilah sufaha'u, ya. Kalau tuan-tuan nak panjangkan katakanlah ha dengan alif tu sebab rapat sangat, boleh gunakan kekuncian ni, penjarak ni, ya. Penjarak. Okey. So itulah kalimah sufaha yang dibentuk daripada safihun. Untuk dijamakkan dia menggunakan acuan fu'ala'u, menjadilah dia sufaha'u, ya. Kemudian apa kita buat? Itu masih lagi nakirah, ya. Tuan-tuan sini dia masih lagi nakirah, belum lagi ma'rifah. Sedangkan di dalam kalimah dia adalah isim ma'rifah. So maknanya daripada nakirah ni kita kena tukarkan kepada isim ma'rifah dengan menambah hamzah wasal dengan lam, ya. Komponen hamzah wasal dengan lam dan tambahkan sufaha tadi kepada hamzah wasal dengan lam tu, jadi dia adalah kalimah yang ma'rifah. Ya. Itu dia, ya. So saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan selalu praktis membuat pembentukan kalimah, ya. Kalau selalu buat latihan, nanti tuan-tuan akan dapati dia sangat-sangat membantu kita mengenal kalimah yang kita baca itu, ya. Kalau buat yang lain tapi tak buat pembentukan kalimah, belum lagi sempurna, belum lagi cukup. Pakej dia tak cukup, ya. Pembentukan kalimah ni ada memerlukan skill yang tinggi juga, ya. Yang tinggi. Kalau perlu nanti mungkin kita akan aturkan workshop, ya, untuk khusus untuk pembentukan kalimah saja, ya. Jadi kalau kita dah tentukan masa, nanti saya akan beritahu bilakah workshop ni biasa kita ajarkan secara praktikal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikut dia secara praktikal, ya, untuk membina ataupun membuat pembentukan kalimah di dalam Al-Quran. So bila digabungkan dengan alif lam ta'rifah, dia akan menjadi isim ma'rifah. Ya, kita copy kat sini dan kita buangkan tanda campur tu untuk menggabungkannya. Ya, buangkan, jadilah as-sufa'u, ya, sama dengan yang dalam kalimah tu, ya. So jadi bila kita sudah membentuk tu, kita sudah boleh memberi terjemahan, ya. Terjemahan kita boleh buat kepada as-sufaha'u, ataupun kita boleh buat catatan yang di line yang selepasnya pun boleh. Tapi elok juga kita beri terus kepada kalimah tu bila kita selesai, iaitu dia jamak kepada safihun, ya. Kalau safihun tu maknanya orang bodoh, jadi as-sufaha ialah jamak kepadanya, iaitu orang-orang yang bodoh. Itu saja, ya. Jamak saja.
Dan dia ni merujukkan kepada jantina apa ni? Dia merujukkan jantina muzakkar. Anas. Ha? Bukan Ma'anas, Ustaz. Bukan makna dia muzakkar ya. Muzakkar tu apa dia? Maknanya kumpulan lelaki dan perempuan. Dia ramai tu. Anas ya, doktor. Eh? Macam kumpulan Anas tu. Macam kumpulan Anas tu ya, dia menunjukkan kepada lelaki dan perempuan. Jadi kalau gender dia ialah muzakkar. Kalau lelaki saja muzakkar, kalau lelaki dan perempuan pun muzakkar. Melainkan kalau kumpulan tu orang perempuan saja. Tu dia akan jadi mengambil muannas. So di dalam ayat ni dia masukkan orang-orang yang bodoh tu. Kalau kita tengok ayat tu ya. Kumpulan ni merujuk kepada campuran. Dia mula dengan wa iza qila lahum. Apabila dikatakan kepada mereka tu, ya, mereka tu bukannya orang lelaki saja. Ya, sebab dalam satu negeri, satu tempat, satu bandar, satu kampung, satu qaryah macam kita ni, bukannya orang lelaki saja ya, orang lelaki dan perempuan. Jadi bila orang lelaki dan perempuan kumpulan tu hendaklah kita gunakan gender yang muzakkar dan bukannya muannas. So mana kalau tuan-tuan tengok yang jamak ni semua ni ialah muzakkar lelaki dan perempuan. Annas ni campur. Manusia bukannya lelaki saja. Kan? Dan bukan dia campur. Semua ni adalah muzakkar lelaki dan perempuan. Nuk ni ada lelaki dan perempuan juga. Termasuklah as-sufaha adalah lelaki dan perempuan ya. Jadi kita selesai pembentukan kalimah as-sufaha dan kita terjemahan ni sekali. Kalau kita nak masuk ke dalam ni, jadi kita masukkan sekali lah pembentukan kalimah dan ya. Sebab kita terjemahkan sekali, masukkan sekali dalam label tu dan terjemahan. Taro, jim, mim, alif, nun. Terjemahan sini kita potong ni bawa ke selepas terjemahan iaitu kalimah as-sufaha ya. Selesai dia terjemahan, lepas tu kita pembentukan dia ada berapa step tu? 1, 2, 3, 3 kata terbitan, lepas tu 4 ya. Kita jamakkan ini step nombor 4. Okey. Step 4 kita jamakkan dia daripada mufrad, kita jamakkan dia. Kemudian kita step kelima kita makrifahkan dia. Tukarkan daripada nakirah kepada makrifah. So pembentukan kalimah dia mengambil 5 step. 1, 2, 3, 4, 5. Jadilah as-sufaha dan kita terjemahkan sekali iaitu orang-orang yang kurang cerdik. Itulah yang dimaksudkan dengan as-sufaha ya. Kalau tuan-tuan nak besarkan sikit pun boleh sebelum simpan dia ya, besarkan dia, lepas tu barulah print screen. Okey, print screen dah dia simpan dalam screenshot tu. Bila-bila saja nak buat rujukan, sekali lagi cari dalam screenshot tu, jumpalah dia ya. So hari ini kita berhenti di sini saja, sudah 7.51. Minggu depan hari Isnin kita akan mulakan dengan sambungan iaitu ala ya. Ala innahum. Ala kita boleh buat sekali lah ya. Ala innahum ni kita boleh buatkan sekali. Kemudian humus sufaha dan seterusnya walakilla ya'lamun untuk mengambilkan kalimah yang di dalam ayat tu. So tuan-tuan mungkin perasan sekarang ni untuk kita memahami kalimah, memahami kandungan isi kalimah tu, bukannya baca 1 minit habis faham, tak ada ya. Dia memakan masa. Kita kena spend time mengenal setiap-tiap kalimah tu, barulah kita dapat memahami dengan kemas ya. Kalau kita baca saja lepas tu kita tengok terjemahan, itu mungkin makan masa dalam 2 minit habis ya. Tak cukup tu tuan-tuan ya. Kena belajar mengenal kalimah dia
buat pembentukan kalimah, kena kenal jenis dia, wazan dia, konteks dia, pertalian dia, ya, dan berbagai lagi kaedah, ya, belajar menulis dia dan sebagainya, barulah kita betul-betul mengenalnya, ya. So package dia lebih daripada hanya membaca, ya, secara bertajwid, ya, insyaAllah. So Maaf kita, doktor nak tanya, ya, uh, ayat ni ayat hak jawab dan syarat dan jawab kan? ya, Jadi sampai kat sini je ke dia punya jawab dia, sufaha ni? Sebelum masuk okey. ke Allah? Ya, jawab dia sampai sini je. Oh, Jawab syarat, jawab daripada jawab syartun tu bermula dengan qalu anu'minu kama amanas sufaha. Sampai sinilah. oh dia bukan sampai ujung ayat, bukan sampai la ya'lamun ya, bukan. Tak ada. Kiranya bermula. Yang ni hanya conclusion dia. Jadi Oh, Allah concludekan buat rumusan, ya, ala innahum humus sufa walakin la ya'lamun. So jawab syarat dia sampai sini je lah. Ya, bermula dengan oh, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Uh, okay. ayat syarat dia daripada wa iza Faizah. qila lahum aminu kama amanan nasu sampai sini. Tu satu syartun, yang ni jawab syartun dia. Okay. Terima kasih doktor. Okey, sama. Okey, so kita telah simpan tadi latihan kita dalam screenshot. Saya rasa tuan-tuan puan pun sempat mengambil screenshot tadi. Ya, ada setengah tu daripada rakan-rakan kita dia kongsi balik dalam grup pagi tu. Bagus juga, ya, untuk peringatan kepada rakan-rakan kita yang tak sempat yang mengikuti kelas ni, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebagai peringatan workshop yang keempat, ya, kita akan adakan pada hari Ahad ini, ya, 29, yang mana kita tangguhkan daripada minggu lepas kerana ada rakan-rakan kita yang belum mengikuti workshop ketiga. Jadi mereka nak, ya, masuk workshop ketiga tu dulu sebelum masuk workshop keempat. Sebab tu kita tangguhkan satu minggu pada hari Ahad 29 dari bulan 2:30 petang sampai pukul 4, ya, sebab waktu asar sekarang dah cepat masuk. Biasanya kita sampai 4:30 lah, ya. Tapi sekarang asar awal sikit masuk, kita akan berhenti pada pukul 4, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor.